Inilah sebabnya bila kita dengar bunyi kerangka itu cukup meyakinkan dan beberapa langkah itu boleh diterima, tetapi dari segi keseluruhannya, panjanglah rumput di permatang, disabit orang di Indragiri, kusangka panas sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Bila kita lihat cara terperinci, ini sama dengan di antara penyair yang saya minati, W.B. Yeats. Things fall apart, the center cannot hold. Ya. Termasuk Sabah Sarawak. Jadi sebab itu kita harus cari jalan melihat apa dia punca masalah-masalah sekarang. Saya sebut tadi beberapa kemudahan kecil yang diberikan oleh Menteri Kewangan yang tentunya diterima baik oleh rakyat. Tetapi ini saja yang dibesarkan dan dihebahkan oleh media yang dikuasai sepenuhnya. Sempat saya bisik dengan Menteri Penerangan yang nampaknya cukup gigih mempertahankan televisyen sebagai alat propaganda tulen, menyebabkan rakyat tuli, tidak boleh berfikir. Saya ingin beri contoh. Betul, subsidi kepada rakyat ditambah kecil-kecilan, tetapi jangan lupa subsidi kepada tauke-tauke besar dan syarikat-syarikat besar melambung tinggi naiknya. Ratusan juta ringgit, 400 juta dibahagi kepada 20 juta ringgit, 20 juta rakyat, itu dijadikan propaganda besar-besaran kalabakan. Tetapi bila Petronas, baca laporan Petronas terakhir, dalam laporan Petronas terakhir disebut konsesi IPP menikmati subsidi gas sebanyak 20 bilion ringgit pada tahun 2008 bertambah kepada 22 bilion ringgit tahun 2009. Tapi siapa punya IPP? Itu kroni dan sahabat andai pimpinan-pimpinan kanan negara kita. Apakah ada kesediaan untuk melihat semula perjanjian IPP itu? Heboh sebentar, terutama bila saya lepas debat minyak saya dengan bekas Menteri Kewangan, kemudian lupa sama sekali. Kita tidak mampu, tidak bersedia, tidak ada kesediaan menganjak keberanian untuk berdepan dengan tauke-tauke kaya dan mengatakan sila gunting semula supaya rakyat jangan dibebankan. Subsidi kepada kamu yang mengaut untung bilion ringgit satu tahun boleh dikurangkan supaya rakyat tidak dibebankan. Tuan Tan Sri Yang Dipertua, ini contoh, tak kira lagi soal pengurusan kerajaan. Sebab itu saya meminta dan mendesak kerajaan untuk memastikan ekonomi kita dapat dijana, pertumbuhannya dipacu dalam kadar yang lebih pantas dan meyakinkan, supaya melihat semula soal pengurusan ini, kerana ini basic. Kita boleh sebut 1 bilion untuk kementerian ini, 14 bilion untuk kementerian berkenaan lain. Tapi kita juga tahu berbelas bilion dalam kes PKFZ. Kita tahu apa yang berlaku pada Perwaja. Kita tahu apa yang berlaku Komision Skopin, Komision Sukhoi. Kebajikan siapa yang diutamakan? Kebajikan orang yang mengambil komisen dari Eurocopter atau kebajikan rakyat di bawahan, termasuk anggota polis dan tentera biasa? Menteri Kewangan dengan agak pintar cuba menjawab isu defisit. Tan Sri Yang Dipertua, defisit ini bukan masalah per se. Dalam teori ekonomi, menjana pertumbuhan keutamaan, mengagih kekayaan keutamaan. Defisit itu ikut kalanya. Ada kala diperlukan, maka defisit. Maknanya kalau kita catat defisit untuk beberapa ketika, kemudian kita boleh imbangkan semula, itu dikira boleh diterima. Seluruh pakar ekonomi sekarang ini tidak memilih untuk mengambil
pendekatan yang doktriner, Hayek atau Friedman. Kerana dianggap bila Milton Friedman meninggal dunia umpamanya 2006 tak salah saya, disebutkan end of an era, tetapi pengaruhnya itu berterusan. Tapi tidak tepat, kerana pendekatan yang ekstrim dari sudut ekonomi kapitalis itu dianggap tempang. Tapi soalnya sekarang yang ditekankan di sini ialah defisit yang berterusan. Sebab itu saya minta ahli-ahli yang berhormat, termasuk rakan-rakan di sebelah Barisan Nasional, melihat semula, membaca jaminan Menteri-Menteri Kewangan 3 tahun, 5 tahun yang lalu, bahawa defisit kita akan mula turun dan dalam beberapa tahun ini akan terus terkawal. Tetapi defisit kita terus membengkak. Ya. Soalnya sekarang saya katakan sebagai prinsipnya defisit itu bukan problematik. Problematiknya itu ialah apakah peruntukan digunakan defisit itu untuk apa. Kalau defisit itu yang membengkak digunakan seperti mana yang cuba dipertahankan oleh menteri sebentar tadi, untuk membiayai 1 bilion ringgit One Malaysia Formula One, ini bengkak, defisit ini memang bengkak menanah. Kalau defisit itu digunakan untuk mikrokredit untuk rakyat, digunakan untuk meningkat mutu pendidikan, meningkat usaha melatih rakyat dalam bidang kemahiran dan kepakaran, itu boleh diterima. Tapi 1 bilion ringgit untuk satu projek golongan kaya dan elit, kemudian dipertahankan ini untuk menjana pertumbuhan, ini saya rasa sukar diterima. Tapi ini problematiknya, tidak ada kesediaan untuk membawa perubahan. Kerana kalau kita lihat di negara China, dan saya sebut dalam pembahasan package rancangan yang lalu, mengapa dapat dijana pertumbuhan, kerana package rancangan itu ditumpukan hampir keseluruhannya untuk infrastruktur, bandar, desa dan kawasan pendalaman. Dipastikan tiap wang, tiap dana untuk sedemikian. Dihentikan wang package rancangan itu untuk projek yang dianggap tidak menjana pertumbuhan, yang dianggap mega atau membanggakan. Kita di sebaliknya. Oleh demikian, saya pun Presiden Bertua, kita perhatikan isu-isu ini supaya kita dapat melihat maksud perubahan atau islah itu, ya. Dia tidak boleh lari daripada isu good governance, pengurusan dan pentadbiran yang baik dan bertanggungjawab. Dan kita lihat di antara lain, kalau dalam tradisi Islam, bagaimana tafsir Al-Kabir melanjutkan penjelasan dengan mempertanggungjawabkan pemerintah dan kerajaan melakukan usaha islah mastata'tum untuk mencegah kemudaratan dan membawa kebaikan. Para mufassirin seperti Imam Fakhruddin Razi dan juga Ibn Kathir yang banyak digunakan di pondok-pondok di negara kita bersetuju bahawa di antara pengertian islah ialah memenangkan keadilan, memastikan pengurusan itu benar-benar adil kepada rakyat dan mengalahkan kerusakan, fasad, rasuah, penyelewengan dan kezaliman. Dan Ibn Khaldun, ilmuwan abad ke-14 yang telah disentuh tadi, dalam Wajhul Hikmah menekankan peranan kerajaan yang harus mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan rakyat dengan menekankan prinsip kejujuran dan amanah sebagai yang utama. Bila kita bangkitkan defisit, sekali lagi saya nak sebut, tak perlu kita jawab kata kita menentang defisit per se. Yang kita pertikaikan, defisit itu tidak boleh berterusan selebih dari 1 dasawarsa, 1 dekad. Keduanya,
dalam keadaan negara menanggung beban hutang dan defisitnya membengkak, maka perbelanjaan itu harus lebih bertanggungjawab.